Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni alhamdulillah kita berada di dalam satu majlis ilmu. Walaupun majlis ilmu ini di rumah masing-masing, kita bukannya berada seperti mana di masjid ataupun di mana tempat-tempat majlis ilmu, tetapi disebabkan mudarat untuk kita semua ni, alhamdulillah kuliah ataupun majlis ilmu tetap kita teruskan insya-Allah. Jadi pada malam ini untuk daurah sifat 20 siri yang pertama, siri yang pertama, alhamdulillah kita akan cuba ikuti dengan menggunakan buku, buku nota ringkas sifat 20, yang mana buku ni saya sendirilah yang tulis, tapi sebenarnya dengan bukan kata saja-saja pandai-pandai nak tulis, tetapi hakikatnya dengan harapan supaya bila terbitnya buku ini, mudah-mudahan yang mana mereka yang baru mula untuk mendalami ilmu tauhid, mungkin kalau kata nak guna kitab-kitab turas tu agak sukar sikit, jadi saya buat satu buku. Jadi buku ni insya-Allah sebagai pemudah cara untuk kita boleh mendalami ilmu tauhid itu secara lebih mudah dan juga santai. Jadi harapan saya, mudah-mudahan kita semua akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa hendaknya. Mudah-mudahan kita semua, akidah kita ini semuanya bersandarkan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan kali pertama saya online. Jadi secara live ni kali pertama lah. Jadi rasa kekok sikit, biasa duk bagi kuliah kat masjid saja. Tapi buat live ni dia rasa gabra semacam ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi kekuatan kepada saya untuk sama-samalah kita berkongsi ilmu. Sama-sama kita berkongsi ilmu tentang pengajian sifat 20 insya-Allah. Baik, bagi siapa yang ada buku ni, mungkin ada yang ikuti daurah saya di masjid ataupun di surau, boleh guna buku ni. Tetapi kita akan mula balik lah. Kita akan mula balik kuliah kita, start daripada awal, ataupun daurah kita ni start daripada awal sampai habis insya-Allah. Baik, yang pertama sekali yang kita akan bahaskan, iaitulah yang pertamanya tentang mabadi ilmu tauhid. Tentang mabadi ilmu tauhid. Apa maksud mabadi ilmu tauhid? Yang mana bila sebut kata mabadi ni, maksud dia permulaan yang asas ataupun perkara-perkara yang asas sebelum kita mendalami ilmu tauhid. Apa tujuan kita belajar tentang mabadi ilmu tauhid? Supaya apa? Supaya perbahasan kita dalam ilmu tauhid ini lebih tersusun, lebih sempurna dan juga tidak tergantung. Dia bukannya merupakan satu perkara yang wajib kita kena ketahui, tetapi kalau kita tak tahu, kalau kita tak reti tentang mabadi ilmu tauhid ataupun perkara-perkara asas dalam ilmu tauhid ni, kalau kita tak tahu, dia jadi macam tergantung sikitlah perbahasan kita di dalam ilmu tauhid ataupun sifat 20. Jadi mana dia, apa dia perkara-perkara asas ataupun mabadi ilmu tauhid yang mana patut kita kena ketahui sebelum kita nak bahaskan tentang tajuk-tajuk yang lain. Baik, yang pertamanya iaitulah tentang ta'rif. Apa dia ta'rif? Yakni pengertian ilmu tauhid. Baik,
Yang keduanya yang kita nak kena tahu, iaitulah tajuk dia, maudhu' ataupun tajuk perbahasan di dalam ilmu tauhid. Apa yang kita nak kena tahu, tajuk apa yang penting yang kita nak kena tahu. Kemudian yang ketiganya iaitulah faedah. Nah, mabadi' yang ketiga, faedah. Apa faedah? Apakah manfaat kita mempelajari akan ilmu tauhid? Kemudian kedudukan. Nah, mabadi' yang keempat, kedudukan ilmu tauhid nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa kedudukan dia? Itu pun kita nak kena tahu juga. Nah, baik, yang kelima, kelebihan kita mempelajari ataupun kelebihan ilmu tauhid berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain pula. Kemudian mabadi' yang keenam, siapakah pengasas ataupun siapakah penyusun kepada ilmu tauhid? Siapa penyusun ilmu tauhid ni sebenarnya? Yang kita duk mengaji sifat 20 ni, siapa yang susun? Nah, dia ada ulama yang susun. Ulama dia tu siapa dia? Siapa pengasas dia? InsyaAllah sekejap lagi kita akan belajar. Baik, dan yang ketujuh, mabadi' yang ketujuh iaitulah nama. Apakah nama bagi ilmu ini? Selain daripada ilmu tauhid, dia ada lagi tak nama-nama yang lain? Ya, dia ada nama-nama yang lain. Apa dia? Sekejap lagi kita bahas pula. Baik, kemudian mabadi' yang ke-8 iaitulah sumber. Daripada manakah sumber ilmu ini diambil? Saja-saja reka jaga ilmu ni, nah, tak ada sumber dia. Ada sumber dia. Apa dia? Sekejap lagi kita bahas. Kemudian yang ke-9, nah, hukum kita mempelajari ilmu tauhid. Apa hukum dia? Sekejap lagi kita bahas pula. Dan yang ke-10 iaitulah masalah yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid. Apa permasalahan yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid? InsyaAllah kita akan bahas kemudian. Baik, kita balik kepada nak membahaskan tentang mabadi' yang pertama ataupun perkara asas yang pertama yang patut kita kena tahu sebelum kita nak lebih lagi, kita nak mendalami ilmu tauhid, iaitulah apa dia? Ta'rif dia. Apakah pengertian ilmu tauhid? Baik, kita duk mengaji ilmu tauhid, tapi kadang-kadang kita sendiri tak tahu ilmu tauhid ni ilmu yang macam mana. Nah, kita duk pandai mengaji tentang sifat wujud, tentang sifat qidam, tentang sifat baqa, yang mana semua itu dibahaskan di dalam ilmu tauhid. Tapi kalau orang tanya ilmu tauhid itu apa dia? Entah, aku pun tak tahu. Jadi insya-Allah malam ni kita nak tahu dulu apakah ta'rif, pengertian ilmu tauhid. Baik, apa pengertian ilmu tauhid? Iaitulah satu ilmu. Bila kata ilmu tauhid ni apa dia? Iaitulah satu ilmu. Ilmu yang macam mana? Ilmu yang membincangkan ataupun ilmu yang membahaskan. Ilmu ni bahas apa? Iaitulah membahaskan tentang pegangan-pegangan. Nah, tentang aqaid, tentang pegangan-pegangan ataupun kepercayaan. Nah, yang mana pegangan-pegangan itu dia bersangkutan. Nah, bersangkutan dengan apa? Bersangkutan dengan agama Islam. Nah, mesti dia bersangkutan dengan agama Islam, dia tidak bersangkutan dengan agama yang lain. Yang mana segala pegangan-pegangan ini diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Apa dia dalil-dalil yang yakin? Iaitulah Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu dia punya ta'rif dia. Itu dia punya pengertian ilmu tauhid. Sekali lagi, kalau orang tanya ilmu tauhid ni ilmu apa? Iaitulah ilmu
yang nak membahaskan tentang pegangan-pegangan yang bersangkutan dengan agama Islam yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh clear dah yang pertama tu. Nah, insya-Allah itu baru yang pertama. Baik. Kemudian pula yang keduanya, mabadi yang kedua, iaitulah maudhu', iaitulah tajuk. Apakah tajuk perbahasan di dalam ilmu tauhid? Baik. Jadi ulama membahagikan ilmu tauhid ini kepada 3 bahagian yang utama. Yang pertamanya iaitulah al-uluhiyah. Apa maksud al-uluhiyah? Iaitulah dia asal daripada kalimah apa? Ilah. Ilah ni maksud dia Tuhan. Tetapi bila sebut kata al-uluhiyah, iaitulah perkara-perkara yang bersangkutan dengan ketuhanan. Nah, perkara-perkara yang bersangkutan dengan ketuhanan. Jadi tajuk apa yang bahas ataupun yang berkait dengan ketuhanan ni? Iaitulah kita belajar tentang sifat 20 tu. Nah, sifat Allah yang 20 tu, 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus tu. Nah, yang kita duk hafal berapi tu, yang tu dia termasuk di dalam tajuk apa dia? Iaitulah al-uluhiyah. Pembahagian yang pertama iaitulah al-uluhiyah, iaitulah ketuhanan. Kemudian yang keduanya pula iaitu apa dia? Pembahagian yang kedua iaitulah an-nubuwah. Apa maksud an-nubuwah? An-nubuwah maksud dia kenabian. Nah, jadi bila kata kenabian, iaitulah perkara-perkara yang bersangkutan dengan kenabian. Mana dia tajuk yang bersangkutan dengan kenabian? Iaitulah yang mana kita belajar tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dan juga sifat-sifat yang mustahil bagi Rasul dan juga sifat yang harus bagi Rasul. Maka yang tu dia termasuk di dalam apa? Termasuk di dalam an-nubuwah, iaitulah kenabian. Kemudian pembahagian yang ketiga iaitulah as-sam'iyat. Apa maksud as-sam'iyat? As-sam'iyat asal daripada kalimah apa? Sami'a. Sami'a maksud dia mendengar. Jadi bila sebut kata as-sam'iyat, iaitu apa dia? Perkara-perkara yang bersangkutan ataupun yang berkait dengan perkara yang ghaib. Apa dia perkara yang ghaib? Iaitu benda yang kita tak nampak. Nah, kita tak nampak tapi kita pernah dengar. Nah, contoh dia apa dia? Tentang syurga, tentang neraka. Syurga pernah tengok ke tak? Tak pernah tengok. Biasa dengar ke tak? Ya, biasa dengar. Neraka pernah tengok ke tak? Tak pernah tengok. Tapi biasa dengar ke tak? Ya, biasa dengar. Nah, tapi bila kata yang tu, maknanya itu adalah semua tu panggil perkara-perkara yang as-sam'iyat. Itu juga dibahaskan di dalam ilmu tauhid. Baik, boleh faham noh, mengah sepak tau. Baik. Kemudian mabadi yang ketiga pula, habis dah tentang maudhu', tentang tajuk perbahasan dalam ilmu tauhid. Dah selesai dah 2 mabadi. Yang pertama ta'rif, dah selesai dah kita tahu. Dan yang keduanya iaitulah maudhu' dia, iaitulah tajuk-tajuk perbahasan di dalam ilmu tauhid. Kemudian kita masuk pula yang ketiga. Mabadi yang ketiga iaitulah faedah. Apakah faedah kita mempelajari ilmu tauhid? Apakah manfaat kita mempelajari akan ilmu tauhid? Baik. Jadi di antara faedah kita mempelajari ilmu tauhid ini
Iaitulah yang pertama sekali kita dapat mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Ta'ala itu macam mana? Mengenal Tuhan itu dengan yakin. Sebab itulah kalau kita lah tanya, nak kenal dah Allah? Ya, kenal. Tanyalah siapa pun, orang akan kata, oh kenal Allah. Nah, tetapi hakikatnya bila tanya tentang sifat-sifat Allah, mana satu sifat-sifat yang wajib bagi Allah, mereka tak tahu pula. Bila kata mereka tak tahu, adakah itu hakikat yang kata mengenal Allah? Dah, itu bukan hakikat yang kata mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita nak kenal akan sifat-sifat Allah ni dengan cara apa? Iaitulah dengan cara kita mempelajari ilmu tauhid. Maka bila kita mempelajari ilmu tauhid, maka faedah yang pertama sudah tentu kita dapat mengenal Allah dengan yakin, dan juga kita mengenal para rasul itu juga dengan yakin. Nah, kalau kita kenal tapi dengan ada keraguan, ragu-ragu, maka kita tak dikira sebagai mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, iaitulah apa dia? Iaitulah apabila seseorang itu mempelajari ilmu tauhid, maka sudah tentulah dia akan mendapat dua kebahagiaan. Yang pertamanya kebahagiaan di dunia, dan yang keduanya iaitulah kebahagiaan di akhirat. Baik, macam mana yang kata dapat kebahagiaan di dunia? Baik, orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana dia mempelajari ilmu tauhid, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia mengenal Allah, ini mengenal sifat-sifat Allah, maka sudah tentu dia akan redha akan setiap ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila mana dia redha dengan setiap ketentuan Allah, adakah hati dia jadi gelisah ataupun tenang? Hakikatnya hati dia akan tenang apabila dia redha dengan setiap ketentuan Allah. Sebab apa? Sebab dia mengenal akan sifat-sifat Allah. Maka orang yang mana jiwanya tenang di dunia, hakikatnya dia telah mendapat kebahagiaan yang sebenar. Nah, itu kebahagiaan yang sebenar di dunia. Bahkan juga dia akan dapat kebahagiaan di akhirat pula. Macam mana yang kata dapat kebahagiaan di akhirat? Maka orang yang mengenal akan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sudah tentu dia akan rasa kasih pada Allah, dan seterusnya dia akan rasa gerun dengan azab siksa Allah. Bila dia kasih pada Allah, maka dia akan melakukan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia gerun dengan siksa, janji siksa Allah, maka sudah tentu dia akan meninggalkan segala larangan Allah, dan akhirnya di akhirat kelak Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam syurga. Itulah kebahagiaan di akhirat. Nah, itu manfaat dia. Itu faedah yang cukup besar. Nah, tetapi ramai orang yang tak mau ambil berat dalam nak mempelajari akan ilmu tauhid, ataupun secara khususnya mengaji sifat 20. Baik, kemudian pula yang keempat, nah, mabadi yang keempat, iaitulah kedudukan. Apakah kedudukan ilmu tauhid nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain? Nah, ilmu tauhid ni duduk pada kedudukan yang keberapa? Maka sebab itulah ulama mengatakan bahawasanya ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling utama dipelajari. Ilmu yang paling utama sekali dipelajari. Kalau ikut ranking dia duduk nombor 1 sekali. Sebab tu ulama kata ilmu yang fardu ain mengikut ranking yang tertinggi. 3 ranking yang tertinggi tu, dia ada 3 ilmu.
yang pertama sekali, ranking yang pertama sekali, iaitulah ilmu tauhid. Ilmu nak mengesahkan iman kita, nak mengesahkan akidah kita berlandaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang keduanya ilmu fiqh, ilmu yang nak memperbetulkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ranking yang ketiga, iaitulah ilmu tasawuf, iaitulah ilmu yang nak menyucikan hati kita daripada segala penyakit hati dan nak menghiasi hati kita dengan segala sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji. Baik, itu tiga ilmu ni. Ilmu yang fardu ain, yang wajib atas tiap-tiap orang yang mukallaf kena belajar. Tiga ilmu ni yang utama sekali. Ilmu hak lain penting juga, tetapi jangan kita tinggalkan tiga ilmu yang paling utama. Bahkan kedudukan yang paling tinggi sekali, ilmu yang paling pada kedudukan yang pertama, iaitulah ilmu tauhid. Kita boleh tak lagi ilmu tauhid, kemah tak lagi ilmu tauhid, akidah kita betul ke tak lagi, kita ni betul sungguh ke ikut pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adakah kita ni masih lagi, kadang-kadang kita tak sedar, nak tanyalah siapa pun, ikut akidah yang macam mana? Sudah tentulah aku bersandarkan pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi nah, tetapi bila tanya balik, rupa-rupanya banyak pandangan dia ikut Mu'tazilah, tetapi dalam hal keadaan dia tidak sedar. Dalam hal keadaan dia tak sedar, rupa-rupanya selama ni apa yang dia pegang banyak ikut Mu'tazilah. Sebab tu saya dah banyak buat kajian. Bukan buat kajian macam mana, saya buat test tentang satu permasalahan. Banyak di masjid-masjid mana saya duduk mengajar, timbulkan satu permasalahan dan kebanyakannya memegang kepada pandangan Mu'tazilah. Ni kita bahaya. Sebab apa? Sebab Nabi kata apa? Nabi kata iaitulah la taftariqanna ummati ala 73 firqah. Niscaya akan berpecah umat aku ini kepada berapa puak? Kepada 73 puak. 73 puak. Wahidatun fil jannah, satu saja di dalam syurga. Wa thintani wa sab'ina fin nar, lagi 72 puak itu masuk di dalam api neraka. 72 puak masuk api neraka, satu saja yang selamat. Jadi sahabat tanya apa? Yang selamat tu siapa dia? Nabi tak tanya, sahabat tak tanya, 72 masuk neraka tu siapa dia? Kami nak tahu. Dah. Baby nak masuk neraka, baby. Yang kami tak mau masuk neraka, jadi kami nak tanya, satu yang masuk syurga tu siapa dia? Kemudian Nabi kata apa? Al-Jamaah, iaitulah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi siapa dia golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini? Ini kita akan bahas kemudian nanti insya-Allah. Baik, kemudian pula mabadi yang kelima, iaitulah kelebihan. Kelebihan ilmu ini nak dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Apa kelebihan dia? Apabila ilmu ini duduk pada kedudukan yang paling atas sekali, yang paling utama sekali, jadi apa kelebihan dia? Kelebihannya iaitulah yang mana ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa kata ilmu ini merupakan ilmu yang paling mulia? Kerana ilmu ini membahaskan tentang perkara yang paling mulia. Apa dia perkara yang paling mulia? Iaitulah membahaskan tentang zat Allah dan juga tentang sifat-sifat Allah dan juga para rasul
yang mana semua itu adalah para rasul itu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah ilmu yang membahaskan tentang perkara yang paling mulia, maka ilmu ini dikira ilmu yang paling mulia sekali di sisi Allah. Bila kata ilmu yang paling mulia, maka sebab itulah kedudukannya duduk pada kedudukan yang tertinggi sekali. Ilmu yang paling utama dipelajari. Boleh faham ke tak ni, no? InsyaAllah. Baik. Kemudian yang keenamnya, mabadi yang keenam, iaitulah pengasas. Siapakah pengasas ataupun penyusun kepada ilmu tauhid? Jadi pengasas ataupun penyusun kepada ilmu tauhid ini, dia ada dua. Dia ada dua tokoh ulama yang tersohor. Yang pertamanya Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua Al-Imam Abu Mansur Maturidi. Yang mana Imam Abu Hasan Al-Ash'ari ni, yang mana beliau ni wafat pada tahun 324 Hijrah, pada ketika usia beliau 64 tahun. Manakala Imam Abu Mansur Maturidi, yang mana wafat pada tahun 333 Hijrah, pada usia beliau 85 tahun. Abang kata mereka ini hidup sezaman. Mereka ini hidup sezaman, tetapi di berlainan tempat. Jadi kedua-dua imam ini, kedua-dua ulama ini, bahkan juga mereka lah pengasas kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang kata pengasas kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sebab apa? Sebab Imam Az-Zabidi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawasanya idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila diguna pakai istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, fal muradu bihim, maka yang dimaksudkan dengan mereka iaitu siapa dia? Iaitulah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Siapakah Al-Asy'ariyah? Iaitulah Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan juga mereka yang mengikut pandangan beliau. Dan juga yang kedua wal Maturidiyah, iaitulah Al-Imam Abu Mansur Maturidi dan juga mereka yang mengikut pandangan beliau. Jadi mereka berdua inilah, dan juga para alim ulama yang mengikut pandangan beliau ini, mereka inilah pengasas ataupun yang dikatakan sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian orang tanya pula, pasal apa bila kata Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kira dua puak ni saja? Bukankah yang kata Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW? Ya, memang betul mereka berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Baik, tetapi kalau kita tengok pada diri kita, kalau kita tengok pada diri kita, adakah kita sendiri boleh berpegang dengan Al-Quran dengan sendirinya, ataupun kita sendiri berpegang dengan hadis Nabi SAW dengan sendirinya tanpa dibimbing oleh para alim ulama? Maka sudah tentu tak boleh. Kita nak faham sendiri Al-Quran. Aku tak mau pegang alim ulama, aku tak mau pegang Asy'ariyah Maturidiyah, aku nak pegang Al-Quran dan hadis saja. Aku nak pegang pada Al-Quran dan hadis saja. Jadi berapa nak pegang Asy'ariyah Maturidiyah? Lepas tu siapa nak dibandingkan dengan Al-Quran dan hadis? Baik, kalau kata kita sendiri nak berpegang pada Al-Quran, kita sendiri faham ke isi kandungan Al-Quran? Sudah tentu kita tak faham isi kandungan yang terkandung di dalam Al-Quran.
Kita tak apa nak faham, main baca surah Fatihah, kalau suruh terjemah sampai habis pun agak-agak boleh terjemah ke dah? Tak boleh. Tak semestinya semua orang itu boleh reti dengan sendirinya. Maka sebab itulah kita ni mau tak mau kita memerlukan kepada bimbingan para alim ulama. Yang mana para alim ulama inilah yang nak memahamkan kita tentang Al-Quran. Para alim ulama inilah yang nak memahamkan kita tentang hadis Nabi SAW dengan betul. Iaitu apa dia? Siapa dia? Iaitulah golongan Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Jadi kalau kita lihatlah Asy'ariyah yang mana pengasas dia Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, yang mana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ni daripada keturunan sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Baik. Sebab tu kalau kita lihat pada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi menjelaskan, Nabi menghuraikan tentang satu firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Maidah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Al-ayah, ada lagi ayat yang panjang. Baik, Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian orang-orang yang beriman, man yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang terkeluar daripada agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum. Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah Ta'ala kasih kepada mereka, bahkan mereka juga kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi pun menjelaskan, siapakah yang kata kaum, yang mana Allah Ta'ala akan datangkan satu kaum yang mana Allah kasih kepada mereka dan mereka kasih kepada Allah. Maka Nabi menjelaskan bahwasanya mereka itu qaumu hadza, mereka itu adalah daripada keturunan, daripada golongan, daripada kaum lelaki ini. Siapa dia lelaki ini itu? Yang mana Nabi SAW ketika itu mengisyaratkan kepada siapa? Mengisyaratkan kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari, iaitulah sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampailah keturunan, sampai anak cucu cicit dia tu sampai kepada siapa? Sampailah kepada Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Baik. Kemudian selesai tentang pengasas ataupun penyusun kepada ilmu tauhid. Kemudian kita masuk pula tentang mabadi yang ketujuh pula. Apa dia mabadi yang ketujuh? Iaitulah nama bagi ilmu ini. Nama bagi ilmu ini selain daripada ilmu tauhid, adakah dia ada nama-nama yang lain? Ya, dia ada nama-nama yang lain. Bahkan banyak nama yang diberikan, banyak nama yang diberikan kepada ilmu ini. Baik, yang pertamanya dinamakan ilmu ini iaitulah ilmu tauhid. Dinamakan ilmu ini dinamakan ilmu tauhid. Sebab apa dinamakan dengan ilmu tauhid? Sebab bila mana orang mempelajari ilmu ini, maka sudah tentu dia akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mentauhidkan Allah, sebab apa dia boleh mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah? Sebab dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila dia kenal Tuhan, dia akan mentauhidkan Allah. Maka sebab itulah ilmu ini dinamakan dengan ilmu tauhid. Kemudian dinamakan juga ilmu ini dengan ilmu usuluddin. Dinamakan ilmu ini ilmu usuluddin. Apa maksud usuluddin? Usul ni maksud dia apa dia? Usul ni maksudnya asas.
ataupun perdu dia, ataupun tunjang ad-din, agama. Bila sebut kata usuluddin, maksud dia tunjang agama, ataupun kita kata perdu ataupun akar pada agama Islam. Sebab apa dikatakan ilmu ini sebagai ilmu usuluddin? Sebab bila mana ilmu ini membahaskan tentang zat Allah, membahaskan tentang sifat-sifat Allah, nak mengesahkan akidah kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia seolah-olah macam akar, seolah-olah macam perdu pokok. Seolah-olah macam perdu pokok, yang mana kalau kita tengoklah pada pokok itu, kalau kata pokok tu daunnya hijau, kemudian dengan buah-buahan yang segar, adakah itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan kata akar dia pun sihat elok, akar dia tu dah subur elok. Sebab itulah pohon dia pun cukup nampak cantik. Tetapi bila kita tengok, bila kita akar dia tu mati, apa jadi? Apa jadi bila mana akar pokok itu dah mati dah? Apa jadi pada pokok? Maka pokok pun, batang pokok tu pun dia akan jadi reput. Begitulah dengan daun-daunnya habis jatuh berguguran. Begitulah dengan buah-buahannya habis busuk kesemuanya. Sebab apa? Sebab akarnya telah pun mati. Begitulah bila mana akidah kita rosak, akidah kita tak berlandaskan kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah yang sebenarnya, maka habislah segala amal ibadah kita yang lain. Dia akan merosakkan, dia akan menjejaskan ibadah salat kita, dia akan menjejaskan ibadah puasa kita, disebabkan akidah kita bercanggah dengan yang sebenar. Maka sebab itulah dinamakan ilmu ini dengan ilmu usuluddin. Baik. Kemudian dinamakan juga ilmu ini dengan ilmul kalam. Ilmul kalam. Pasal apa nama ilmul kalam? Sebab di dalam ilmu ini ada membahaskan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat kalam Allah ni perbahasan dia rumit. Perbahasan dia rumit sehingga menimbulkan fitnah di kalangan para alim ulama yang terdahulu. Sehingga terjadinya pembunuhan di kalangan para alim ulama. Ramai ulama-ulama yang sebenar dibunuh disebabkan mempertahankan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala ini. Maka sebab itulah di dalam ilmu ini dibahaskan juga tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah dinamakan ilmu ini juga dengan ilmul kalam. Baik. Kemudian dinamakan juga ilmu ini dengan ilmu ma'rifatullah. Apa dia ma'rifatullah? Iaitulah mengenal Allah. Maka orang yang mempelajari akan ilmu ini, maka sudah tentulah dia akan mengenal Allah. Maka sebab itulah dinamakan ilmu ini ilmu ma'rifatullah. Baik. Kemudian dinamakan juga ilmu ini dengan ilmu aqaidul iman. Apa maksud aqaidul iman? Aqaidul iman maksud dia simpulan-simpulan iman, ataupun kita kata tambatan-tambatan iman. Sebab itulah bila kata iman ini, apa dia iman kita? Iaitulah pada rukun iman yang 6. Percaya kepada Allah, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tu segala rukun iman yang 6 tu, yang mana kita kena percaya. Bila kata iman, rukun iman yang 6 tu perlu tak ditambat? Ya, sudah tentu perlu ditambat, perlu diikat kuat-kuat. Sebab apa? Sebab kita bimbang bila tak ada ikatan, tak ada tambatan, maka iman kita akan lari jauh. Bila iman dia lari jauh, apa jadi? Maka dalam hati kita tidak ada iman. Pasal apa tak ada iman? Pasal tak ada tambatan.
Apa dia tambatan dia? Aqaidul iman. Tu kita duk mengaji tentang sifat wujud, kita mengaji tentang sifat qidam, kita mengaji tentang sifat baqa Allah Subhanahu wa taala, semua. Nah, 20 sifat yang wajib bagi Allah tu dengan tujuan apa? Dengan tujuan kita dapat tambat iman kita. Nah, tambat iman kita pada rukun iman yang pertama, iaitulah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian pula dinamakan juga ilmu ini dengan ilmu an-nazar wal istidlal. Apa maksud an-nazar? An-nazar maksudnya berfikir, ilmu untuk kita berfikir, wal istidlal, dan juga ilmu untuk kita mengambil dalil. Nah, sebab itulah ilmu tauhid ni sebenarnya ilmu yang banyak guna akal fikiran kita. Banyak kita kena fikir. Nah, Allah Ta'ala jadikan akal kepada kita supaya kita dapat berfikir tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat mengambil dalil, atau kata istidlal, dan juga kita mengambil dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu ada. Kita dapat mengambil dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu sedia, tidak ada permulaan. Kita dapat mengambil dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu kekal, tidak binasa. Maka sebab itulah dinamakan ilmu ini dengan ilmu an-nazar wal istidlal. Baik. Kemudian mabadi yang ke-8 pula, perkara asas yang ke-8 sebelum kita mendalami ilmu tauhid, iaitulah apa dia? Sumber. Daripada manakah sumber ilmu ini diambil? Nah, iaitulah yang pertamanya Al-Quranul Karim, dan yang keduanya hadis Nabi SAW, dan yang ketiganya dalil akal yang benar. Apa maksud? Iaitulah apa dia? Iaitulah dalil akal yang mana kita berfikir itu selari dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, dan juga selari dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam hadis Nabi SAW. Dan seterusnya. Nah, yang ke-9 pula. Nah, yang ke-9, mabadi yang ke-9, iaitulah hukum. Apakah hukum kita mempelajari akan ilmu tauhid? Nah, ini kita kena tahu. Kadang-kadang setengah orang dia tak tahu apa hukum kita mempelajari ilmu tauhid. Hukumnya adalah wajib. Nah, wajib apa ni? Ini orang panggil wajib aini. Dia bukan wajib kifai. Sebab tu wajib ni dia ada dua, wajib aini satu, dan juga yang kedua wajib kifai. Apa dia wajib aini? Wajib aini ni maksudnya yang fardu atas setiap mukallaf. Nah, yang mana kewajipan itu atas setiap orang. Setiap orang yang mana? Yang mukallaf. Mukallaf ni apa dia pula? Mukallaf ini mereka yang cukup 4 syarat. Mana dia 4 syarat itu? Yang pertamanya aqil, iaitulah orang itu mesti berakal. Kita ni berakal ke tak? Ya, kita berakal. Maka kita dah ada syarat yang pertama. Nah, syarat yang kita mukallaf tu, kita dah ada yang pertama, iaitulah berakal. Yang keduanya baligh. Nah, baligh. Apa dia baligh? Iaitulah cukup umur. Kita semua ni cukup umur tak lagi? Kita cukup umur dah kot. Nah, baik. Kemudian yang ketiganya. Nah, yang ketiganya iaitulah salimul hawas. Apa maksud salimul hawas? Iaitulah sejahtera panca indera. Apa maksud sejahtera panca indera? Iaitulah yang pertamanya dia boleh mendengar, dan yang keduanya dia boleh melihat. Kalau bisu macam mana? Bisu dia tak kira. Bila sebut kata syarat yang ketiga salimul hawas, sejahtera panca indera, iaitulah dia boleh mendengar dan dia boleh melihat.
ataupun dia boleh salah satu. Boleh salah satu ni macam mana? Sama ada dia boleh mendengar ataupun dia boleh melihat. Kadang-kadang dia boleh mendengar tapi dia buta. Dia mendengar tapi dia buta, tetap dikira cukup syarat mukallaf yang ketiga. Ataupun dia boleh nampak tapi dia pekak pula, tu pun dah dikira sebagai cukup syarat yang ketiga. Sebab apa perlu kepada pendengaran? Sebab apa perlu kepada penglihatan? Sebab dengan pendengaran, dengan penglihatan itulah dakwah Islam boleh sampai pada diri kita. Sebab apa? Sebab kalaulah tak adanya kedua-dua ini, tak adanya dua-dua panca indera ni, walaupun kita duduk dalam sebuah negara Islam sekalipun, tetap kita tak dikira sebagai mukallaf. Tak cukup syarat mukallaf. Sebab apa? Sebab dakwah Islam tak boleh sampai kepada kita. Sebab tak boleh sampai, pasal mendengar pun tak boleh, melihat pun tak boleh, nak berhubungan dengan dunia luar tu kita tak boleh. Tetapi kalau dia ada boleh melihat saja tapi dia pekak, dia boleh tak ilmu ataupun dakwah Islam boleh tak sampai kepada dia? Dia boleh sampai. Ataupun dia dia boleh mendengar tapi dia buta pula. Ilmu dakwah Islam boleh tak sampai kepada dia? Ya, boleh juga sampai. Maka sebab itulah kalau dia buta saja pun dah dikira sebagai cukup syarat mukallaf yang ketiga. Ataupun dia boleh melihat tapi dia pekak pun dah dikira sebagai cukup syarat mukallaf yang ketiga. Kemudian yang keempatnya iaitulah bulughud dakwah. Apa dia bulughud dakwah? Maksud bulughud dakwah sampai seru dakwah Islam kepada dia. Kalau dia duduk satu pulau yang mana tak ada langsung manusia yang mana daripada luar ataupun mai di situ, tak ada siapa pun, lepa saja duduk di situ, maka dakwah Islam tak sampai. Bila dakwah Islam tak sampai, maka mereka tak cukup syarat mukallaf yang keempat. Jadi kita semua ni sampai tak lagi seru dakwah Islam kepada kita, sudah tentu sampai. Bila dah sampai, kita cukup 4 syarat ini, maka kita dikatakan ataupun status kita adalah mukallaf. Apa dia mukallaf? Iaitulah mereka yang Allah Ta'ala bebankan dengan hukum-hukum taklifiyah. Apa dia hukum taklifiyah? Iaitulah wajib, sunat, haram, makruh dan juga harus. Jadi bila kata seseorang itu dah ada cukup 4 syarat ini, yang mana mereka ni sudah dikira sebagai mukallaf, maka setiap apa sahaja perbuatan mereka, mereka tak boleh lari daripada kelima-lima hukum taklifiyah ini. Maka sebab itu orang yang tidak ada pun mukallaf, yang tidak mempelajari akan ilmu tauhid, tidak mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya adalah haram, lagi berdosa besar, bahkan boleh membawa kepada kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dibimbangi akidah yang dipegang sebelum ini adalah rosak, bercanggah dengan akidah yang sebenar. Dan yang ke-10, mabadi yang ke-10 iaitulah masalah yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid. Apa masalah yang dibincangkan di dalam ilmu tauhid? Iaitulah yang pertamanya perkara yang wajib pada akal, dan yang keduanya perkara yang mustahil pada akal, dan yang ketiganya iaitulah perkara yang harus pada akal. Apa dia perkara yang wajib pada akal? Apa dia perkara yang mustahil pada akal? Apa dia perkara yang harus pada akal? Yang tu kita akan bahas di dalam tajuk hukum akal. Baru kita boleh faham.
Kalau kita tak reti apa maksud hukum akal, jadi kita tak faham apa dia perkara yang wajib pada akal. Nah, kita tak apa mungkin faham tapi tak apa nak clear. Jadi itulah 10 perkara asas yang perlu kita kena tahu sebelum kita mendalami akan ilmu tauhid. Yang mana kalau kita tak reti 10 perkara ni, jadi walaupun kita mengaji sifat wujud, kita mengaji sifat qidam, kita mengaji sifat baqa, dia jadi tergantung perbahasan dia. Sebab apa? Sebab kalau orang tanya, hang kemai ngaji sifat wujud, ngaji sifat qidam, hang boleh bahas kemai ni dalam dia semua ni dalam ilmu apa ni? Dia kata dalam ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid ni ilmu apa? Ilmu tauhid lah. Ilmu kenal Tuhan lah. Jadi tak apa nak clear. Tak apa nak clear. Sebab itulah bila kata kita tahu dulu perkara asas di dalam ilmu tauhid ni dulu, iaitulah apa dia takrif dia, apa pengertian dia, apa tajuk yang dibahaskan di dalam ilmu tauhid, kemudian faedahnya, kedudukannya, kelebihannya, pengasasnya, apakah nama bagi ilmu ini selain daripada ilmu tauhid, kemudian sumber ambilan ilmu ini daripada mana, kemudian hukum mempelajarinya, dan juga masalah yang dibincangkan di dalamnya. Insya-Allah barulah perbahasan kita dalam ilmu tauhid adalah lebih sempurna dan juga lebih tersusun. Jadi insya-Allah kita akan sambung pula daurah kita pada siri yang kedua, iaitulah pada membahaskan tentang ad-din. Apa maksud ad-din? Iaitu agama. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan ad-din? Yang dimaksudkan dengan agama tu apa dia? Kadang-kadang setengah orang faham, dia kata bila kata agama tu sembahyang lah, agama tu puasa lah. Padahal yang kata sembahyang itu bukan agama. Yang kata puasa itu bukan agama. Ataupun segala ibadah yang kita lakukan itu bukanlah agama. Habis itu apa dia? Bila kata solat itu, sembahyang itu ialah satu perkara yang berkait dengan agama. Puasa tu pula ialah satu perkara yang berkait dengan agama. Begitulah juga segala ibadah yang kita lakukan itu semua bukan agama, hanya berkait sahaja dengan agama. Tapi apakah yang dimaksudkan dengan agama itu sendiri? Yang kata agama itu sendiri, apa maksud dia, apa fahaman dia? Kita nak faham macam mana yang kata agama tu sendiri. Bila kata sembahyang tu pun bukan agama, solat itu pun bukan agama, habis itu agama tu apa dia? Yang tu yang kita akan bincangkan pada daurah sifat 20 kita pada siri yang kedua, insya-Allah. Jadi mungkin tuan-tuan pun ada kepenatan, termasuklah dengan saya pun penat jadi insya-Allah kita akan berhenti dulu takat ni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kepada tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan dapat dapat juga orang kata apa, mengambil pengajaran dan mengambil iktibar. Di samping itu insya-Allah menambahkan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat memperbetulkan akidah kita yang sebenar sebelum kita dipertemukan dengan Allah di akhirat kelak tuan-tuan. Pastikan akidah kita ini berpegang dengan akidah yang sebenar insya-Allah. Jadi pada siri yang kedua, kita akan sambung pada malam esok. Pada malam esok jam 9 malam seperti biasalah, seperti mana malam ni insya-Allah. Jadi setakat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.